يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati pengurusi surau, seterusnya ahli, seterusnya Tuan Imam, dan yang dihormati seterusnya ahli jawatan kuasa surau, para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik dayanya, dapat kita hadir bersama pada malam ini, yang mana dengan adanya program seumpama ini mudah-mudahan dapat menyuburkan iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah SWT telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut saja orang yang beriman, maknanya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak dalil-dalil Quran yang menyebut ya ayyuhallazina amanu. Ya, jadi iman ini selalunya kita sebut sebagai kepercayaan, keyakinan, ya, iaitu i'tiqad ataupun kepercayaan yang putus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Al-jazmu muwafiqun lil haqq ad-dalil. Kepercayaan yang putus 100% yakin, jangan ada ragu-ragu. Sebab itu dalam beribadat, masa dalam bulan Ramadan ini, kita kena yakin bahawa kesuburan iman, penghayatan terhadap iman menyebabkan iman menjadi subur. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ada kala bertambah, ada kala berkurangan. Bertambahnya iman ataupun keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dengan bertambah-tambahnya amal ibadat. Ya. Berkurangannya iman dengan sebab kekurangan amal ibadat. Sebab itu apabila kita telah melangkahkan kaki untuk sama-sama hadir berjemaah, maka eloklah diteruskan sampai bila-bila. Jangan separuh jalan saja. Allah tak bosan bagi pahala, kita yang bosan beramal ibadat. Ini masalah besar dalam kehidupan kita. Sebab itu kadang-kadang amalan tak semestinya banyak, tetapi dalam berterusan. Ahabul a'mal ilallah dama wa iqalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah berterusan beramal ibadat, walaupun sedikit. Sedikit tu pula janganlah sampai tarawih 4 rakaat saja. Ya. Bila nak mula tazkirah saja macam nak pecah pintu surau, cabut lagi balik. Ya. Biasanya 20, dah jadi 8 lama-lama dah tinggal 4. Belum lagi as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Gol. Tengok. Itulah dia dugaan kita hari ini, cabaran. Ya. Tengah as-salatu khairun minan naum bersorak. Ya, dalam keadaan yang sama juga saudara kita ditembak mati di Palestin. Ini kesedihan yang menimpa ke atas, ya, apabila hawa nafsu bermaharajalela, maka ya, hawa nafsu akan menghela kepada kejahatan. Sebab itu hikmahnya Allah Ta'ala datangkan Nabi dan Rasul dengan sempurna dengan nuzul Quran, sempurna dengan adanya Quran, maka
Maka dengan sebab itulah ya, hawa nafsu ini perlu dibimbing, perlu dididik. Sebab itu kedatangan Nabi Muhammad SAW peranannya ialah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, yatlu alaihim ayatihi. Kemudian wa yuzakkihim, ya, dimurnikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka itu Al-Quran dan hadis. Sebab itu di sini ditekankan tentang keimanan, keyakinan 100% kepada Allah Ta'ala. Jangan ada ragu-ragu, bersesuaian dengan sebenar, iaitu bersesuaian dengan Quran dan hadis, ya, muwafiqun lil haq. Kemudian boleh menegakkan hujah dan dalil. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan olehmu ya Muhammad, inilah jalan aku. Ad'u ila Allah, aku seru kamu kepada Allah ala basiratin, di atas hujah dan dalil. Ana wa man ittaba'ani, aku dan mereka yang mengikut aku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidak aku daripada golongan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, persoalan iman ini yang dikayakan mula-mula sekali bila kita nak melaksanakan amal ibadah dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya di bulan-bulan yang lain, maka tak dapat tidak dimulai dengan keimanan yang kuat. Sebab itu syarat sah bagi kalimah syahadah, iaitu ikrar dengan lidah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian membenarkan kalimah syahadah tadi dalam hati, ikrar dengan lidah, wa tasdiqun bil qalbi, ya, ikrar dengan lidah, membenarkan di dalam hati, dan beramal dengan anggota. Itu yang dikatakan penghayatan. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana sabdanya, likulli syai'in babun, tiap-tiap sesuatu itu ada pintu, ya, likulli syai'in babun, tiap-tiap sesuatu itu ada pintu. Wa babul ibadah as-shaum, pintu ibadah ialah puasa. Patutnya bila masuk saja puasa, kita pintu ibadah sentiasa terbuka. Macam-macam boleh buat, ya, baca Quran boleh, zikir boleh, menghadiri majlis ilmu seumpama ini juga dikira, ya, zikir kepada Allah Ta'ala juga, sehingga kita dihamparkan oleh para malaikat. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan, terimalah taubatnya. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan ketenangan jiwa, ya, apabila kita berada dalam majlis ilmu. Semuanya dikira ganjaran pahala yang amat besar. Kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang mana keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Dengan adanya bulan Ramadan ini dapat menghapuskan ataupun menghanguskan dosa-dosa, ya. Rumitan nahar, pepatah Arab ada menyebut bersangatan panas oleh hari. Maknanya dengan adanya Ramadan, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan ataupun dihanguskan dengan api kelaparan, api dahaga, api kesabaran. Sebab itu dengan adanya Ramadan ini merupakan satu hadiah daripada Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad, kerana memandangkan umat Nabi Muhammad ni umurnya pendek-pendek belaka, 80, 85, 75, ialah 90 pun jarang, ya, 100 apatah lagi. Jadi dengan memandangkan umur begitu pendek, jika dibandingkan dengan umat zaman dahulu kala, umur mereka 950 tahun lamanya. Jadi untuk menandingi kelebihan yang ada pada umat zaman dahulu kala, maka Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad Ramadan, iaitu, ya, Ramadan ataupun bulan puasa ini, supaya dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan kita umat yang terbilang, khairul ummatin, baik-baik umat yang keluar kepada manusia sebagai naik saksi,
Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Menjadi contoh dan tauladan kepada manusia alam sejagat ini. Ya, sebab itu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terpilih, dikurniakan dengan banyak kelebihan. Ya, akuan kita begitu besar dalam bulan Ramadan ini. Segenap aspek kesabaran ada di dalam bulan Ramadan. Lapar dahaga, ya, sabar dalam dahaga, sabar berhadapi dengan dahaga, sabar berhadapan dengan kelaparan, sabar berhadapan dengan kemarahan. Ya, sebab itu nak banyak-banyak sabar dalam bulan Ramadan ini. Kerana aspek kesabaran ada dalam puasa. Innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan ganjaran pahala orang yang sabar dengan tidak terkira-kira banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan ganjaran pahala orang yang sabar dengan tidak terkira-kira banyaknya. Sebab itu nak banyak urut dada, nak banyak sabar, ya, berhadapan dengan dugaan dan cabaran pada hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bersabar dan hendaklah lagi lebih banyak bersabar. Ya, dah sabar dah, dia suruh sabar lagi. Ya, wasabiru, kemudian warabitu. Warabitu ni maknanya kukuhkan hubungan talian, hubungan talian persahabatan, ya, keakraban ini diperkukuh dari masa ke semasa atas dasar, ya, atas dasar ikhwah imaniyah, ya, persaudaraan iman, ya, persaudaraan yang dikaitkan dengan keimanan. Sebab itulah aqwa rabita illa rabitatil Islam, tidak ada pertalian yang paling kukuh melainkan pertalian agama Islam ni. Sebab itu, ya, sebab itu tazkirah seumpama ini perlu diadakan, ya, supaya mengingatkan orang yang bercakap ini, diingatkan orang yang kena sampai pun diingatkan. Jadi ada dai, ada manu. Orang yang berdakwah pun diingatkan, orang yang kena dakwah pun diingatkan, supaya, ya, apa ni, tazkirah atau peringatan ini, ya, dapat faedah, ya, kepada kita semua. Sebab itu apa saja program yang ditanya oleh ahli dan kuasa surau perlu kepada sokongan ahli qaryah. Sokongan perlu. Macam berbuka puasa sama-sama, kemudian bertegur sapa, ini perlu, ya. Kemudian ada qiyamul lail, ya, di akhir 10 akhir. Ini semua nak memakmurkan Ramadan ini, memeriahkan Ramadan. Ini semua dikira pahala, ya, yang berlipat ganda ganjarannya, ya. Lebih-lebih lagi kita pada malam ini diingatkan dengan nuzul Quran, ya, dengan yang turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang paling ini diturunkan Al-Quran, ya. Tuan-tuan sekalian, ya, Quran ini kalamullah, ya, asal usul kalamullah yang ada pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz duduknya di Arash. Tapi kalau tuan-tuan tanya bagaimana, macam mana, Allah sajalah yang maha mengetahui. Kita tak boleh nak kaifiat macam mana, ya. Segala catatan bagi hamba-hamba yang diutuskan ke muka bumi ini semuanya telah tercatat dalam Lauh Mahfuz pada tempoh masa yang telah lama. Ada riwayat kata 50,000 tahun sebelum kejadian 7 petala langit dan bumi. Semua catatan yang ada dalam Lauh Mahfuz nak menyatakan kepada kita bahawa ilmu Allah Ta'ala adalah mendahului ilmu kita.
Kita ilmu hanya dapat melalui menuntut ilmu. Macam tazkirah diadakan ini, dapat kita sama-sama kongsi ilmu. Ya. Sebab itu pengorbanan ke arah menuntut ilmu adalah dikatakan sebagai jihad fisabilillah, berkorban pada jalan Allah, pahala besar. Ya, talabul ilm fariḍah, menuntut ilmu wajib hukumnya. Minal mahdi ilal lahad, daripada ayunan buaya hingga ke liang lahat. Sebab itu tak memada dengan ilmu yang ada, ya, yang kita telah cukup. Zaman kita ada ambil SPM saja tak cukup, dia mesti sampai ke peringkat yang tertinggi. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan Quran dan hadis. Sebab itu bila sebut saja nuzul Quran, nuzul, perkataan nuzul tu nazalah. Sebab itu rumah-rumah tuan-tuan semua panggil manzil. Manzil tu tempat turun. Datang ke surau Al-Hijrah, balik turun ke rumah balik. Itu turun. Adakah turun dengan arti kata turun macam tuan turun daripada surau Al-Hijrah balik rumah? Itu bukan. Ataupun turun ke Gelang, turun ke Kuala Lumpur, itu istilahnya turun juga. Tapi Quran dia tak ada makna nuzul dengan makna turun, tetapi nuzul Quran tu dengan makna al-i'lam, iaitu nak bagi tahu kepada kita semua apa yang tersirat di dalam Al-Quran itu. Sebab itu Allah Ta'ala telah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab, semoga kamu menjadi insan-insan yang mempunyai akal fikiran, supaya dapat berfikir dengan matang. Maknanya kalau nak fikir secara matang, ya, maknanya kalau nak fikir secara matang, mesti tahu isi kandungan Quran, barulah matang. Maknanya selagi tak kita kaji Quran secara mendalam, kita masih lagi umat yang tak matang, belum matang. Bukan tak matang, belum matang lah. Dah belajar tu, mudah-mudahan jadi matang lah. Matang tu maknanya orang yang mature, orang yang cerdik dia, pemikiran dia, pematangan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, maka kamu menjadi insan yang mempunyai akal fikiran. Jadi selagi kita tidak mendalami isi kandungan Quran sebenarnya dengan nuzul Quran ni, setakat baca saja tak memada. Memang disuruh baca. Pasal apa? Baca tu pun dah ibadat dah. Mu'abbadun bitilawati. Ya, membaca Quran itu dikira ibadat dengan membaca ni. Nabi tak kata alif lam ra satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, ra satu huruf. Maknanya tiap-tiap satu huruf 10 kebajikan. Besar pahala baca Quran ni, ya. Siapa yang rajin baca Quran dengan kemahirannya, maka dia bersama dengan malaikatu kiramin bararah, ya. Satu jenis malaikat yang bercahaya, ya. Cahaya-cahaya putih turun di saat-saat kita membaca Quran. Itu zaman para sahabat ada berlaku peristiwa turunnya kiramin bararah ni. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi Quran ini asal usulnya datang daripada, ya, catatan yang Allah telah catat dalam Lauh Mahfuz. Kemudian Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah iaitu kiblat bagi para malaikat yang letaknya bertentangan dengan Baitullahil Haram. Kalau ditakdirkan batu diletakkan di Baitul Izzah, dicampakkan, dia akan jatuh betul-betul atas bumbung Kaabah. Ya, pasal dia bertentangan dengan Kaabah Al-Musharrafah. Jadi itu namanya Baitul Izzah. Jadi maknanya kalamullah, ini berbentuk Al-Quran ini turunnya daripada Lauh Mahfuz. Dia turun sekaligus kepada Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah, malaikat Jibril turun secara beransur-ansur mengajarkan ataupun turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Ya, turunnya malaikat itu pun dengan izin Allah juga. Pasal apa? Mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak, ya, la ya'sunallah, mereka ini tidak derhaka kepada Allah. Malaikat ni, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang disuruh mereka tak derhaka,
ya, dan apa yang disuruh mereka akan taat. Itu tugas para malaikat. Jadi malaikat inilah yang ulang kali ya menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali turun wahyu, keadaan Nabi ya digambarkan dengan berbagai-bagai keadaan. Ada kala turun wahyu, Nabi dalam keadaan terketar-ketar dan berpeluh, sedangkan di Madinah pada masa itu musim sejuk. Ada kalanya turun dalam keadaan berbunyi seperti rantai, bunyi macam ya rantai bunyi. Ada kala turun dalam keadaan bunyi seperti loceng. Ada kala kadang-kadang turun dalam keadaan bunyi lebah, berdengung. Nabi keadaan terketar-ketar, lalu bila habis saja wahyu diturunkan, terus Nabi bacakan ayat-ayat Quran. Ini sejarah penurunan Quran kita tak pernah tengok. Tapi ada sahabat yang dapat melihat bagaimana turunnya wahyu. Sejarah turunnya wahyu, di depan mata kepala mereka, mereka lihat Nabi Muhammad diturunkan wahyu. Kerana Quran ni merupakan kalam yang berat. Inna nahnu nazzalna dzikra law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini Quran mukjizat sampai bila-bila. Dan Quran ini terpelihara. Mana Allah pelihara dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Quran daripada berlaku pertukaran, perubahan dan sebagainya. Sebab itu kalau berkaitan dengan Taurat, Injil, sudah pun berlaku perubahan dan berlaku penyelewengan. Tapi Al-Quran tidak berubah-ubah sampai bila-bila. Sampai bila-bila Quran tak akan berubah. Ini jaminan yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu siapa yang baca Quran, Allah bagi dia ketenangan jiwa. Quran ni pula kalau kita tak baca, dia diam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Quran asyadu tafalutan minal ibil. Quran ini lebih liar daripada unta. Kalau lembu kambing kerbau keluar daripada kandang, dia akan ikut sama-sama. Mak kerbau, bapak kerbau, datuk kerbau, semua sama ni. Ya, ikut berdepan. Tapi kalau unta tak ada, kalau tak digembala dia, maka bapak unta entah ke mana, anak unta entah ke mana, mak unta ke mana, cucu unta ke mana, semua habis bersepah habis. Itu Nabi menggambarkan Quran ini dia liar. Nanti kalau kita tak baca, dari masa ke semasa dia akan hilang daripada kemahiran kita. Sebab itu kadang-kadang ya, Quran ini memerlukan kepada kemahiran bacaan. Ya, maharatul nutqi, iaitu kemahiran bertutur Quran. Sebab itu selalu nak diulang-ulangkan. Ini kelebihan Quran yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Ya, siapa baca Quran, Allah Ta'ala akan kurniakan dia kesihatan dan kesejahteraan. Kalau orang tanya apa rahsia kesihatan dan kesejahteraan, maka jawabnya rahsianya adalah baca Quran. Darah jalan elok, muka macam ayam baru lepas bertelur, elok aja darah jalan elok. Macam orang baru lepas makan majun Madura, ya, sihat je. Ya, jantung elok. Saya tanya orang yang berpengalaman baca Quran, siang malam pagi petang baca Quran, 24 jam baca Quran je, sihat walafiat, boleh sihat. Ya, itu kehebatan Quran. Dalam banyak mukjizat Nabi, Quran lah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Ya, sebab itu kalau zaman dulu ada satu peti dalam peristiwa Bani Israel, namanya Tabut. Tuan-tuan pernah baca dalam Quran bunyi fa'ammat tabutu fihi sakinah kan. Itu ditafsirkan oleh Ustaz Syed Haji. Dia kata itu peti, dalamnya ada kepingan-kepingan Taurat Injil. Pasal dulu dia berbentuk papan batu, bila campak dia pecah menerai, dia tak boleh baca lah. Habis dia masuk dalam papan batu, dia masuk dalam peti itu. Jadi Bani Israel kalau tak tenang jiwa, nak pergi berperang apa ke, mereka akan lap peti itu, barulah rasa ketenangan jiwa. Tapi kita tak ada. Kita bila baca Quran baru tenang jiwa. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan mengingati Allah akan memberi ketenangan jiwa? Jadi jiwa nak tenang kena baca Quran. Selain daripada itu, seperti dengan Ramadan ini juga digalakkan kita banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak minta ampun, baca tahlil apa semua, ya. Baca bagi lagu sikit lah, ya. Ini baru 50 dah, ya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawa sini, bawa lah. Aku dah tak sabar lah, aku dah lapar lah. Semuanya biarlah lebih sikit. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barulah. Tapi tak payah kuat. Bacalah sampai ribu-ribu kali. Kemudian pahala bacaan-bacaan ni macam Quran, zikir, wirid, semua kita boleh hadiahkan kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia, ya. Ini bukan bermakna kita tak dapat apa, kita pun dapat. Yang beramal ni kita, yang mati, yang dah mati dah tak boleh beramal dah. Jadi kita hadiahkan pahala-pahala bacaan kita, ya. Seperti bacaan Quran, Yasin, bacaan tahlil. Kita hadiahkan pahala bacaan kita tu kepada orang yang meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan, ya, pahala itu sampai kepada mereka, ya, dengan izin Allah. Kita pun dapat pahala, mereka pun dapat pahala. Kerana rahmat Allah luas. Inna rahmatallahi wasi'ah. Kerana kesian belas Allah Ta'ala begitu luas. Jadi sempena dengan kita berada di tengah Ramadan ini, sempena mengharapkan keampunan, ya. Sebab itu satu makam yang paling tinggi sekali adalah keampunan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu syurga-Mu, ya, syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau keridhaan-Mu dan syurga-Mu. Ingat tuan-tuan, ya, ini satu makam yang cukup tinggi. Ahli syurga apabila telah masuk syurga, maka Allah SWT tanya pada ahli syurga, ada tak lagi nikmat yang belum aku berikan kepada kamu? Maka kata ahli syurga, alhamdulillah kami dah selamat daripada titian siratan mustaqim, ya. Kami dah selamat lepas daripada azab, ya, azab neraka dan sebagainya. Sedangkan kami sedang menikmati kenikmatan dalam syurga. Jadi kami rasa tak ada apa lagi yang tak ada. Kemudian Allah kata, tidakkah aku telah berjanji bahawa aku akan memperlihatkan wajahku kepada kamu? Ini satu kurniaan Allah Ta'ala, nikmat dalam syurga. Ahli syurga bila dah nikmat dan merasai nikmat syurga, Allah Ta'ala tanya, ada tak nikmat yang belum aku berikan? Kata ahli syurga, dah tak ada apa-apa. Sedangkan ada lagi, wujuhi yawmaidin nazirah ila rabbiha nazirah. Beberapa wajah kepada Allah asyik melihat, kepada Allah asyik melihat. Macam kita hari ni lah, kita menghadap mana? Menghadap dinding kan? Tapi menghadap kiblat lah. Bukan boleh tengok wajah Allah di dunia. Kita tak dapat lihat wajah Allah di dunia. Siapa tengok Allah malam tadi, dia kata aku malam tadi mengigau, mimpi aku tengok Tuhan datang menggerutu dia. Itu bukan Tuhan, itu bukan angka. Kalau dia kata aku dalam malam tadi tengok Tuhan datang, ya, Tuhan datang macam ribut, itu bukan Allah, itu ribut. Jadi Allah Ta'ala ni tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tapi di akhirat besok Allah janjikan kita dapat melihat wajah Allah, ya. Dapat melihat wajah Allah. Dalam tafsiran yang lain bukan dapat melihat wajah saja, dapat berkata-kata, dapat berbuat-buat, dapat bersembang-sembang. Tak rindu ke? Ini satu bentuk kerinduan yang patutnya kita tak boleh putus asa, mesti rindu kepada Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sesiapa yang berharap nak jumpa Tuhannya di hari akhirat besok, maka hendaklah dia banyakkan amal soleh. Amal soleh ini termasuklah bersedekah, khairat, buat kebajikan, budi pekerti dan akhlak yang baik. Ini termasuklah budi pekerti dan akhlak yang baik. Ganjaran pahalanya serupa macam berpuasa di siang hari dan bertahajud di malam hari. Ini budi pekerti dan akhlak yang baik. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, siapa yang berharap nak jumpa Allah Ta'ala, dapat berbuat, dapat bersembang, dapat berkata-kata, Allah suka nak jumpa dia, dia suka nak jumpa Allah. Sebab itu dalam ayat yang lain disebut, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Mereka redha kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, adakah
janji-janji yang belum aku tunaikan kepada kamu. Maka kata ahli syurga, sudah dapat lihat wajahmu, dah dapat nikmat dalam syurga, rasanya dah tak ada apa lagi dah. Kata Allah Ta'ala, wahai ahli syurga, tidakkah aku berjanji bahawa aku akan memberikan kepada kamu keredaan. Ini satu makam yang paling tinggi sekali. Maknanya pada hari itu Allah berkata kepada ahli syurga, mulai daripada hari ini aku tidak lagi murka kepada kamu, aku tidak lagi marah kepada kamu, aku tidak melarang kamu, sebebas-bebasnya kamu, semerdeka-merdekanya kamu. Pada masa itu aku tidak lagi marah, tak ada murka. Ini tuan-tuan sesuai dengan doa kita dalam bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ini kena baca banyak-banyak. Allah galakkan para sahabat supaya baca dengan banyak. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, apabila malam raya, malam kita besok nak raya, malam tu kita takbir, malaikat akan terbelah Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, apakah upah yang akan diberikan kepada mereka yang telah bekerja siang dan malam? Punya Ramadan ni kita bekerja, bukan rehat. Tak ada nak rehat-rehat, nak seronok-seronok, nak duduk rehat-rehat, lepak-lepak tak. Banyak kan amal ibadat. Sebab tu malaikat terbelah Allah Ta'ala, ya Allah, apa kau nak bagi upah pada mereka di akhir Ramadan. Jadi Allah Ta'ala kata pada malaikat, wahai malaikat, naik saksilah bahawa mereka itu akan diberikan rezeki yang terbaik bagi mereka selepas Ramadan. Mana rezeki yang kita dapat selepas Ramadan adalah rezeki yang terbaik bagi kita, dengan tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Yang kedua, iman sentiasa kukuh. Pasal apa kita doa tiap-tiap malam Ramadan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan bagi kami iman yang sempurna. Jangan ada lemah iman, tak ada. Kuat semangat iman, keyakinan kena ada. Jangan ada ragu-ragu lagi. Yakin pada Allah Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu pada Allah Ta'ala sehingga menjelma keyakinan. Yang ketiga, segala doa-doa kita masuklah min hurin ainin wa mutadawidin wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musaffin syaribin. Semua Allah Ta'ala maha kumpulkan. Yang ketiga, Allah punjamkan rasa respek, rasa kegerunan dalam hati orang yang bukan Islam. Ini paling penting sekali di antara ini. Sebab kita sebut dalam doa kita, fansurna alal qaumil kafirin. Itu bacaan yang kita baca-baca itu ada makna dalam bulan Ramadan, bukan baca saja. Supaya mereka ini masih lagi respek, masih lagi hormat, masih lagi ihtiram kepada kita sebagai umat Islam. Tapi kalau Allah dah tarik rasa kehormatan, na'udzubillah min dzalik. Ini yang dah jadi pada negara-negara yang kadang-kadang bila dia dah masuk sebuah negara, maka dia akan kuasai sebuah negara itu, menyebabkan penduduk negara itu akan jadi lajiim, pelarian. Kadang-kadang suap beranak pun tak boleh nak bawa, akhirnya keluar dengan seluar katuk ni. Ini na'udzubillah. Ini yang kita takut. Itu sebab amalan-amalan dalam bulan Ramadan ni sebenarnya dia memberi kesan kepada suasana kehidupan kita hari-hari dalam masyarakat. Sebab itu nak banyak amal ibadat dalam bulan Ramadan. Jadi manakah masa tak mengizinkan, jadi saya tangguh dulu sehingga kita bertemu kembali. InsyaAllah akan datang pada umur. Ucapkan terima kasih pihak Jatuh Kuasa Surau sudi menjemput untuk pengisian ini. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma ghani ya hamid ya mughni ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'al lima yurid. Aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa fatika amman siwa. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa rfa'na al-bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal aghwa wal fahsya ma dhahara minna ma batana baladna la qasa amila lil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa shamatatil a'da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.